Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung dengan yang tadi. Ini adalah buku catatan pertama yang kedua. Okay, video kedua. Okay, tadi cikgu kata cikgu akan ajar berkenaan buku catatan. Buku catatan pertama ni ia terbahagi kepada 3. Ada jurnal, buku tunai dan buku tunai runcit. Okay. Dalam jurnal ni juga dia ada bahagi kepada 2. Jurnal am dan jurnal khas. Okey. Okey, jadi kalau jurnal am dia akan guna dia merujuk kepada dokumen invoice aset dengan memo. Okey. Kalau manakala jurnal khas dia terbahagi kepada jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan belian, dan 4 jurnal pulangan jualan, 5 jurnal penerimaan tunai, dan 6 jurnal pembayaran tunai. Okey, jadi means di dalam sini ini adalah jurnal am, dan ini sehinggalah dekat sini, ini sampai sini, ini adalah jurnal khas. Ini adalah jurnal khas. Okey. Jadi bagaimana merekod bila sudah ada dokumen ni, macam mana memasukkan dalam jurnal? Itu yang kita belajar hari ni. So, kita tengok jurnal am dahulu. Okey, jurnal am ni untuk mencatat catatan permukaan, belian, buku menjual aset bukan semasa. Okey, jadi ini adalah item urus niaga yang selalunya berlaku di dalam jurnal am. Okay, jadi cuma kalau kamu fokus sahaja 2 dokumen ni sahaja, iaitu invoice aset dan memo. Okay, jadi kolomnya mesti ada kolom yang ini, iaitu tarikh, mesti buat tarikh, butiran, folio, debit, kredit. Okay, tarikh, butiran, folio, debit, kredit. Okay, macam mana merekod? Kita tengok daripada yang ini. Ini adalah dokumennya adalah memo. Okay, kita tengok dia cakap baki aset ni tarikh 1 hari bulan, dan dia bagi tu baki aset dan liability. Bermakna bila tarikh 1 hari bulan dan dia bagi baki aset dan liability, itu adalah catatan pembukaan. Okay. Jadi macam mana daripada dokumen memo ni kita rekod masuk di dalam jurnal am? Okay, pastikan buat kolom ini. Ini adalah format. Format ni wajib. Mesti hafal. Format ni wajib. Okay, jadi di sini letak tarikh 2016. Sebab tarikh 2016 Mei 1. Okay, apa yang dia bawa masuk iaitu inventory. Okay, ini macam mana mau kenal pasti? Kamu kena kenal pasti siapa aset, siapa liability. Maka aset di sebelah debit, liability kredit. Boleh lah. Boleh. Okay. Kalau jurnal am kena pegang pada boleh. Okay. Jadi inventory adalah aset kan. Jadi ini debit. Tunai adalah debit sebab dia adalah aset. Bank juga aset, debit. ABB adalah liability. Jadi dia adalah L, kredit. Dan model adalah kredit. Okay. Sebab dia adalah equity. Jadi boleh liability dengan equity berada di sebelah kredit. Jadi maka dia letak begini. Inventory debit 2650, bank 1400, bank tunai bank 13800. Okey. Jadi masukkan di sini, dan yang sebelah kredit mesti jarakkan. Ini mesti jarakkan. Ini wajib jarakkan. Okey, jadi rekod di sebelah kredit. Dan mesti ada nota kaki. Nota kaki ni mesti ada sebab ini markah. Okey, apa perlu tulis nota kaki? Kamu tulislah aset
liability dan modal pada tarikh ini, ataupun catatan permulaan pun boleh. Jadi totalkan, maka mesti jawapannya adalah sama. Jurnal am, debit dan kredit mesti sama. Jurnal am, dia berbeza dengan jurnal khas. Okay, itu adalah daripada memo. Kalau daripada invoice pula, okay, dia ni adalah kedai permainan Alicia. Okay, jadi bila kedai permainan, mestilah kalau invoice untuk beli stok tu, mestilah dia beli barang mainan kan. Tapi yang kali ni dia beli perabot. Jadi means kalau perabot dia adalah invoice aset. Invoice aset. Dia adalah invoice aset. Okay, dia adalah invoice aset. Jadi bila dia adalah invoice aset, maka dia akan masuk dekat jurnal am. Okay, dia akan masuk jurnal am. Okay, tengok dekat sini macam mana merekod. Kita tengok pada tarikh. Jadi kita rekod pada tarikh 2016 Mei 10. Okay, apa dia bawa masuk? Kita tengok, sini rak pameran meja. Oh, dia bawa masuk adalah perabot. Sebab rak pameran meja. Jangan tulis rak sini, meja sini. Tidak. Kita tengok apa dia bawa masuk. Kalau dia tulis sini komputer peribadi, maka dia adalah komputer. Kalau di sini rak pameran meja kaunter, itu adalah perabot. Jadi bila dia bawa masuk, dia beli, maka bawa masuk barang means perabot mesti debit 1386. Okay, jadi dia beli, dia berhutang dengan siapa? Iaitu kedai permainan Alicia. Maka ini adalah sebelah kredit sebab dia berhutang. Jadi berhutang sebelah sini. Barang masuk sebelah debit, jadi satu lagi mesti kredit. Jadi apa nota kakinya? Belian perabot secara kredit daripada kedai perabot Yap Seng. Okay, itu adalah contoh dua dokumen. Okay, kita pergi pula jurnal khas. Okay, jurnal khas dia ada terbagi kepada 6. Okay, tapi yang cikgu mau fokus dulu adalah sehingga sini dulu. Okay, nanti baru kita belajar yang ini. Okay, kita akan fokus yang ini. Okay, jurnal khas terbahagi kepada 6. Okay, macam mana merekod formatnya jurnal khas ni? Untuk jurnal belian, jurnal jualan, jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan belian, jurnal pulangan jualan, format tabelnya adalah sama. Semua sama. Okay, sama. Jadi yang membezakan dokumen merekod. Okay, kita pergi kepada contoh dokumen. Ini adalah merekod. Okay, kita tengok sini jurnal belian. Dokumen adalah invoice asal. Dokumen adalah invoice asal dan nota debit asal. Jadi ini adalah invoice asal. Okay, invoice asal dan nota debit asal. Okay, bagaimana kita merekod ke dalam jurnal? Ini adalah formatnya. Tarikh, butiran, folio, nombor dokumen, jumlah. Okay, jadi mesti terletak tajuk di atas jurnal belian. Okay, macam mana mau tahu? Ya mestilah asal. Asal itu masuk dekat jurnal belian. Okay, asal masuk jurnal belian. Okay, first kita tengok pada tarikh. Tarikh yang awal-awal 2 Mei tu mestilah di atas. Okay, Mei 2016, 2 Mei. Mei 2. Okay, lepas tu dari siapa dia beli. Okay, macam mana mau tahu dari siapa beli? Sebab ini adalah kita, kedai permainan Alicia. Dari siapa kita beli? Iaitu Syahira Toy Trading. Maksudnya kita mesti rekod nama A, B, B tersebut, di mana akaun belum bayar yang kita berhutang, tempat kita berhutang. Okay, syarikat. Jadi kita letak sini butiran. Okay, lepas tu nombor dokumennya INV 12. Okay, letak sini INV 12. Dan jumlah, berapa nilai jumlah? Ambil nilai ini 4320. Ambil letak sini. Okay, lepas tu 8 hari bulan 8 Mei. Tengok dengan siapa kita berhutang, iaitu kedai permainan Gembira. Jadi letak sini 8 hari bulan kedai permainan Gembira. Okay, apa nombor dokumennya? Mana nombor dokumen? INV 1651. 1651. Okay. Lepas tu 18 hari bulan dia guna nota debit asal. 18 dengan siapa?
kedai permainan gembira juga. Kedai permainan gembira berapa Pak Andy masuk sini dan berapa nilainya? 540. Okey. Jadi dapat jumlahkan dapatlah yang ini. Jadi macam mana mau tulis 31, maka dia akan transfer kepada akaun belian. Okey. Macam mana mau tahu ni debit ataupun kredit? Senang sahaja. Akaun belian. Okay, dia akan ada belian, jualan, pulangan belian, pulangan jualan. Okay, macam mana boleh tahu? Belian bermaksud bila kita beli barang, barang itu bawa masuk. Bila beli kan, barang masuk. Jadi itu debit. Kalau kita jual barang, bermaksud barang keluar. Maksudnya kredit. Bila kita pulangkan barang yang kita beli ni, tadi masukkan, kita pulangkan, maka kredit. Dan kita hasil yang kita jual tadi kan, kita jual pulangan beli kredit kan, barang keluar. Tapi bila dia pulangkan, maka dia debit, dia bagi balik. Jadi ini adalah tips. Tips macam mana mau tahu belian tu debit, kredit, pulangan belian tu kredit dan pulangan jualan tu debit. Okay. Dan jualan tunai, journal jualan adalah invoice salinan. Sama aja, kaedah yang sama. Tengok tarikh. Kalau journal jualan, kita tengok daripada dengan siapa kita jual yang ini. Tadi kita di sini sebab dia asal, sebab kita yang beli. Sekarang ni kita jual dengan orang. Means kita jual dengan orang, kita bagi kepada siapa. So namanya adalah bergantung kepada sini kalau salinan. Okay, jadi kita tengok dan ini pun di sini. Okay, kita tengok yang pertama 11 hari bulan. Okay, syarikat mainan Weh. Okay, syarikat mainan Weh. INV 033 dan nilainya 2250. Senang je. Ini memang senang kalau jurnal khas. Masuk je. Okay. Lepas tu murni 14 hari bulan. Nombor dokumen berapa nilai? 1458. Dan akhir sekali syarikat mainan Weh 28 hari bulan. Tak boleh. Dan 180. Okay. Lepas tu jumlah. Okay. Akaun jualan tadi. Kalau jual barang keluar, maka kredit. Dan seterusnya adalah pulangan belian. Okay, pulangan belian, barang pulangkan. Jadi dia punya dokumen adalah pulangan adalah nota kredit kan, nota kredit asal. Okay, nota kredit asal. Okay, jadi dekat sini kita akan tengok di atas. Apa-apa asal memang tengok nama di atas. Apa-apa salinan kita tengok nama di bawah. Okay. Jadi ni asal kita tengok di situ dan kita tengok sini tarikh dan nombor dokumen. Dan masukkan ke dalam sini. Formatnya sama. Okay. Jadi akaun pulangan beliannya kredit. Sebab apa kredit? Pulangan belian. Daripada dia beli tadi debit. Maka dia pulangkan balik keluar. Jadi kredit. Maka kredit. Okay. Begitu juga dengan akaun pulangan jualan. Jadi akaun pulangan jualan, nota kredit salinan. Okay, nota kredit salinan. Nota kredit salinan dia akan tengok di sini. Dia punya nama syarikat. Okay. Maksudnya salinan semua tengok di bawah. Asal semua tengok atas. Okay, lepas tu masukkan dalam sini. Kita tengok nombor dokumen, nilai. Lepas tu total. Kenapa debit? Sebab dia hasil daripada jual kan, dia jual kan barang keluar, maka orang tu hantar balik. Jadi debit, sini debit. Maka itu sahajalah yang cikgu mau kita buat latihan hari ini adalah berkenaan akaun jurnal am dengan jurnal khas. Jurnal khas fokus kepada 4 item, 4 jurnal. Sekian, terima kasih.